Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey, baik. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nashur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, baik. Boleh kita sambung pelajaran kita? Boleh ya? Okey, baik. Macam biasa, respon on mic, tak respon off-kan mic. Okey? Malam ni kita kelas malam santai, kita fokus kepada kemahiran selesaikan masalah melibatkan masa dan waktu lah tahun 5 ni. Okey, jom kita tengok soalan pertama ni, kita fahami soalan, kita fikirkan cara okey, jom kita tengok apa masalah dia ni. Okey, jom kita tengok sama-sama. Alhamdulillah. Okey, baik. Rajah di sebelah menunjukkan, murid-murid boleh tengok buku teks sekali kalau ada buku teks, nak tengok buku teks, muka surat 166. 166. Lupa cikgu nak cakap. Okey, muka surat 166. Okey, jom kita teroka sama-sama, kita fikirkan sama-sama, kita ambil pengalaman menyelesaikan soalan penyelesaian masalah, macam mana nak baca, macam mana nak fahamkan soalan, macam mana nak fikirkan operasi dia, untuk sekolah rendah ni, Cikgu Suhaimi suka sangat bantu murid, bimbing murid berfikir, fahamkan soalan, tengok apa pemikiran soalan ni, fikirkan operasi bersama-sama cikgu, bersama-sama murid. Nanti bila buat latihan sendiri, murid-murid mesti dah yakin, dah boleh buat sendiri. Sebab Cikgu Suhaimi dah bantu, dah bimbing, kita dah buat sama-sama. Okey, jom kita tengok apa soalan-soalan yang ada dalam buku teks ni. Kita kena fahamkan dulu, fahami dulu, kuasai dulu, supaya nanti kalau kita buat latihan sendiri, kita boleh buat dengan sendiri dan dapat jawapan yang betul. Okey, kita tengok yang ini. Raja di sebelah menunjukkan sepaket pes kari dan sepaket keripik kentang yang dibeli oleh Vimala. Hitung tempoh selamat digunakan dalam hari bagi pes itu. Okey, ni. Ni dia page-nya. Ni dia dah besarkan ni. Dia dah besarkan ni page-nya dia dah besarkan. Ni dia. Sorry. Ni dia. Okey. Baik. Okey. Hitung tempoh selamat yang digunakan. Jadi, cikgu, macam mana saya nak menyelesaikan masalah kalau soalan macam ni? Pertama sekali, kita kena fahami soalan. Okey, kita fahami sama-sama soalan. Okey. Kita fahami soalan. Okey, fahami soalan. Okey. Apa dia kata? Dia suruh tengok pada tarikh luput. Kenapa cikgu cakap pada tarikh luput? Sebab dia kata tempoh selamat. Ni yang kita nak fahamkan ni. Okey, tempoh selamat. Apa tu tempoh selamat? Apa murid faham dengan tempoh selamat? Tempoh selamat digunakan tu apa? Apa dia? Tempoh selamat tadi ni. Okey. Itu adalah apa tu? Kalau kita tengok dekat buku teks kita, fahami soalan tu. Itu cara dia, fahami soalan. Dalam buku teks ada. Tapi cikgu nak bimbing, cikgu nak terangkan kepada awak. Okey. Tempoh selamat itu ialah daripada tarikh dikilangkan. Tarikh dikilangkan tu apa murid-murid? Ini yang berkait dengan kehidupan seharian kita. Maksudnya tarikh dia membuat benda itu. Dihasilkan dikilang. Tarikh dia buat. Okey. Tempoh selamat tu mana pula? Daripada tarikh dia siap buat paket tu sampailah tarikh luput. Sebab itu boleh guna tempoh yang kita boleh pakai benda ni, boleh makan, boleh masukkan dalam masak kari kita kan. Pes kari kan. Jadi itu tempoh selamatnya. Okey. Baik. Jadi itu yang kita nak cari So dia kata suruh cari apa? Cari tempoh selamat diguna. Itu yang dia suruh kita cari soalan dia. So fahami soalan. So dia kata cari tempoh selamat guna. Jadi kita kena tengok pada maklumat. Okey, tarikh dikilangkan. Jadi kita tengoklah tarikh dikilangkan berapa bulan? Tarikh dikilang. Berapa tarikh dikilang tu? Ada tulis kat situ 9/12/2019. Okey, tarikh luput. Tarikh luput.
Cikgu kenapa cikgu tulis? Okey, bagi murid-murid yang belum betul-betul yakin untuk selesaikan belum betul-betul boleh ingat segala maklumat, dia kena tulis. Tapi kalau cikgu, saya dah yakin dengan diri saya, bila saya baca soalan, saya boleh tengok maklumat, saya boleh analisis maklumat. Okey, bila saya pandang bila saya lihat maklumat tu, saya dah boleh save dalam minda saya, okey, tak payah tulis. Tapi kalau macam belum yakin lagi, kena tulis. Walaupun dah ada maklumat dalam buku teks tu, kita tulis balik dekat dalam kertas kosong kita ke jalan buku kerja kita, kita tulis balik. Okey, jadi dia kata cari tempoh selamat diguna, maka tarikh dikilangkan, kita kena tengok, kemudian tarikh luputnya pun kita kena tengok. Okey, baik. Dan apa lagi kita kena fahami soalan? Dia kata nak, okey, dalam hari, maksudnya dia kata unit dalam hari. Ini kena penting ni. Unitnya dalam hari. Okey, itu kita kena check. Sebab tu kena fahami soalan ni. Cari tempoh dan unit mesti dalam hari. Okey, sekarang baru kita fahami cara. Okey, so kita nak cari apa? Tempoh masa. Kita nak cari tempoh masa. Jadi kita tengok, dia gunakan tarikh lah cikgu. Okey, kalau dia gunakan tarikh, kita mulakan dengan apa? Tarikh dikilangkan. Maksudnya, tarikh dikilangkan 9 hari bulan 12. So, 9 hari bulan 12 itu adalah tarikh hari pertama. Kiraan hari pertama yang kita boleh gunakan. Okey, macam mana nak kira? Kita gunakan teknik tarikh dalam kalender. Baik. Cuba kita gunakan buku 5 kita. Murid-murid SK Belemang, dia dah tahu dah. Macam mana ni? Timbul tenggelam. Tahu tak? Murid-murid lain tahu tak? Gunakan buku 5 ni. Okey, yang timbul ni berapa hari bilangannya? Yang timbul. Yang timbul berapa hari? 31 hari. 31. Yang tenggelam? 30. Tapi untuk bulan 2, untuk yang tenggelam yang nombor 2 ni, bulan yang kedua, adakah dia 30 hari? Tidak. Berapa hari? Bulan 2? 28. Tapi cikgu ada ajar. Dalam tajuk apa hari tu kan? Cikgu ada terangkan. Bulan 2 yang special ni bila? Siapa boleh terangkan? On-kan mic, siapa nak terangkan? Okey, Siti Aminah. Okey, Siti Aminah. Kongsikan Siti Aminah. Apa yang special bulan 2 ni? On-kan mic. 4 tahun sekali. Okay, 4 tahun sekali. Dia apa? Dia ada 29 hari. Ya, terima kasih Siti Aminah. Tepuk tangan untuk Siti Aminah kita. Ya, 4 tahun sekali. Bulan 2 kita akan jadi 29 hari bulan. Ada 29 hari. Dipanggil sebagai tahun apa? Tahun lompat. Tahun lompat. Okey, leap year. Okey, tahun lompat. Tu kena tahu tu maklumat tu. Ada dalam tajuk apa kita belajar itu. Cikgu kita ada buat rakaman kan? Tajuk mencari tempoh masa lah. Jadi murid-murid nak tahu penerangan ataupun ilmu tentang tahun lompat, buka YouTube Cikgu Suhaimi, buka dekat playlist, cari dekat tahun 5, cari tajuk mencari tempoh masa. Kita ada bincangkan dalam belajar yang tu, rakaman yang tu kita ada bincangkan tentang tahun lompat. Yang mana tahun lompat ni bulan 2 dia ada 29 hari. Dia berlaku 4 tahun sekali. Bila tahun terakhir tahun lompat kita jumpa? Tahun lepas, tahun 2020. Masa tahun 2020 tahun lepas bulan 2 ada 29 hari. Bila kita akan jumpa lagi tahun lompat? 24. Nanti 2024 bulan 2 dia ada 29 hari. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut macam mana nak gunakan benda tu, ada dekat dalam tajuk mencari tempoh masa dalam hari. Okey, boleh tengok dekat YouTube Cikgu Suhaimi lah. Cuti sekolah minggu depan free-free, tak tahu nak buat apa, asyik tengok YouTube yang kartun-kartun je. Baik buka yang belajar kan. Berguna juga untuk kita kan. Okey, baik. Okey, so sekarang ni bulan 12. Bulan 12 timbul ke tenggelam? Timbul. Kali kalau timbul berapa hari? 31 hari. Jadi bulan Disember kita ada 31 hari. 31 hari. Kita dah tahu dah. Disember ada 31 hari. Jadi kalau mula dengan 9, okey. Macam mana kita nak buat? 9, kita buatlah 10 hari bulan. Lepas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25,
Okey. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hari bulan 12, 2019. Jadi ini adalah daripada tarikh dikilangkan sampailah 31/12. Okey. 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 Jadi 9 sampai 31. Okey, jom kita kira sama-sama. Daripada 9 hari bulan sampai 31 ada berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, berapa hari kita dah boleh gunakan kat sini? Ada 23 hari. Dah selesai belum kita cari tempoh selamat ni? Belum. Belum. Kenapa? Sebab tarikh luput tu sampai 8 hari bulan 8 hari bulan 2. Cikgu, matematik boleh ke buat jalan kerja macam gini? Ada tak murid yang tertanya macam gitu? Cikgu nak tanya, ada tak murid yang tertanya macam gitu? Ada tak dalam hati awak ataupun dalam boleh ke buat jalan kerja macam gini? Ada. Janganlah malu. Ingat murid-murid, matematik zaman KSSR ini apa saja yang awak tunjukkan dalam jalan kira, selagi dia mengikut konsep, selagi dia boleh menunjukkan kepada orang yang baca tu faham, okey, boleh jelas untuk dapatkan jawapan yang betul, ianya boleh digunakan. Ianya boleh digunakan. Cikgu Suhaimi lebih suka murid buat macam gini. Sebab Cikgu Suhaimi betul-betul faham. Dia buat satu persatu. Daripada 9 hari bulan 12, 2019. Dia berhenti sampai 31/12, 2019. Cikgu nampak, dia kira satu-satu. Betul lah. So dapat 23 hari. Okey, sekarang dia tengok balik kepada tarikh luput. Tarikh luput 8 hari bulan 2. Jauh lagi. Lepas bulan 12 masuk bulan apa? Bulan 1 betul? Tapi bulan 1, okey. Jadi kita mulakan dengan 1 hari bulan 1. 2020 betul? Betul. Cikgu 2020 nak kira satu-satu ke? Tak payah rajin sangat nak kira satu-satu. Kat sini 2021 kan? Maksudnya tahun 2020 dia akan guna daripada 1 hari bulan 1 sehingga terus sehingga 31 hari bulan 12. 31 bulan 12 2020. 2020. Jadi setahun berapa hari setahun? 366 sebab tahun lompat. Ya, tanya siapa tadi murid lagi tu? Nama apa tadi yang cakap tadi tu? Umar Ya. Ya, tahniah Umar. Betul. Tahun 2020, cikgu, saya kan hafal kalau satu tahun kan cikgu, 365 hari. Tapi kenapa yang ini 366 hari? Tadi Siti Aminah dah terangkan tentang tahun lompat. Kemudian bila cikgu tanya 1 hari bulan 1 2020 hingga 31/12 2020, Umar terus jawab. 366 hari sebab tahun 2020 tahun lompat. Kenapa boleh bertambah 1 hari? Sebab di tahun lompat bulan 2-nya ada 29 hari. Cikgu, kenapa semua kena sebut dalam hari ni? Sebab tadi soalan kita dia suruh apa? Cari tempoh unit dalam dalam hari. Jadi tahun 2020 dah selesai kira ke belum? Dah selesai. Okey, jalan kerja pertama dah selesai. Jalan kerja kedua dah selesai. So sekarang kita nak kena buat yang mana pula? Nak kena buat yang mana pula? Okey, sekejap cikgu 2021 kita dah masuk. Okey, sekejap cikgu buka whiteboard baru. Whiteboard tadi dah tak muat. Okey, jom kita masuk 2021 sama-sama. Kita masuk sama-sama. Okey, so sekarang dah boleh masuk 1 hari bulan 1 tahun 2021. Okey. Tadi tarikh luput kita tadi berapa bulan tadi? Tengok balik tarikh luput kita. 8 hari bulan 2. Jadi maksudnya bulan 1 dikira penuh ke tak? Penuh. Jadi daripada 1 Januari hingga 31/12 pula Cikgu Suhaimi ni. Berangan Cikgu Suhaimi ni. Sorry.
31/1/2001. Berapa hari kat sini dah? Ni berapa hari? 31 hari. 31 hari. Jalan kerja yang ketiga dah selesai. Jadi sekarang kita nak berhenti dekat mana tempoh masa kita? Okey, selamat datang Cikgu Rohani. Terima kasih join kita. Okey, baik. Murid-murid. So, seterusnya. Nak start daripada mana ni? 1 hari bulan 2 2021. Kita akan berhenti sampai berapa bulan? 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan, 5 hari bulan, 6 hari bulan, 7 hari bulan, 8 hari bulan 2021. Okey. Jadi 1 hari bulan 2 sampai 8 hari bulan 2 berapa hari? Jom kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dapat berapa hari? 8 hari. Cikgu Suhaimi, kenapa Cikgu Suhaimi buat tarikh satu persatu? Kenapa Cikgu Suhaimi tak buat je 8 hari bulan tolak 1 hari bulan? Cuba kita tolakkan 8 tolak 1 dapat berapa hari? Dapat berapa hari? 7. Betul tak? Sama tak dengan jawapan kita kira satu-satu? Tak. Jadi dekat sini kami nak tunjukkan kepada murid-murid kalau melibatkan hari dalam kalender, elakkan guna operasi tolak. Biarlah kita guna cara macam gini. Kita kira satu-satu, puas hati. Cikgu nak gunakan tolak juga? Boleh. Tapi lepas tolak kena tambah 1. Tapi Cikgu Suhaimi tak minat lah. Kalau dengan Cikgu Suhaimi, belajar dengan Cikgu Suhaimi lebih suka murid buat macam ni, kira satu-satu. Okey. Jadi sekarang kita kena buat apa sekarang ni? Tempoh masa ni? 31 tambah dengan 8. Semua sekali dah dalam hari. Sekarang ni kita kena buat apa? Tambahkan. Jadi fahami soalan? Kena tambahkan. Kenapa? Sebab dia kata dia nak tempoh dalam hari, tempoh yang selamat digunakan. Okey, cikgu nak tanya. Kalau kita punya makanan, tarikh luput 8 hari bulan 2, 8 hari bulan 2 tu masih boleh makan lagi ke tak? Tak boleh. Boleh. Cikgu nak tanya. Tak boleh. Boleh guna ke tak? Boleh. Tak Ah. boleh. Macam mana? Boleh ke tak boleh? Cikgu nak tanya pendapat murid-murid. Ronok ni soalan ni. Tak boleh kot. Boleh. Boleh kot. Boleh kot? Awak pernah beli roti tak? Benar. Roti biasa tarikh luput dia 5 hari je kan? Ya. Jadinya boleh guna ke tak boleh guna? Boleh. Kalau hari last. Tarikh luputnya katalah tarikh luput 7 hari bulan 9. Lebih daripada 7 hari bulan. Boleh. Lebih daripada sehari pun boleh kan kadang-kadang kan? Tapi yang selamatnya kita ikut tarikh hari yang terakhir lah. Okey? Hari yang selamat kita ikut tarikh hari yang akhir itulah. Jadi maksudnya murid-murid tarikh luput maksudnya hari terakhir tu masih boleh diguna lagi. Okey? Hari seterusnya tu kalau guna juga tanggung sendiri. Okey? Tanggung sendiri. Kalau ada apa-apa, kalau tak ada apa-apa, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita tak nak membazir kan? Kan? Kita beli makanan kita tak nak membazir, sayang makanan kan? Beli pakai duit. Okey, baik. So kita tambahkan sekarang. Okey, kita tambahkan sekarang. 23 hari tambah 366 hari 366 hari tambah 31 hari haru tambah 8 hari. Okey, sama dengan berapa? Sama dengan 428 hari. 428 hari. Itulah tarikh tempoh selamat yang digunakan, yang boleh digunakan kita punya paste kari tadi Olivier William. Apa tadi nama dia? Boleh gunalah tempoh hari. Sebab apa hari? Sebab tadi jawapan kata dalam hari. So kena nyatakan dalam hari. Okey, jom. Baru satu soalan dah setengah jam bincang. Tak apa. Biar lama. Yang penting kita faham betul. Cikgu, burung hantu ada tanya soalan tadi. Burung hantu ada tanya soalan? Siapa tanya soalan? Burung hantu. Okey. Ni burung hantu ni ada soalan. Okey, baik kita selesaikan. Tak apa. Kalau malam ni kita tak habis ni, kita buat kelas kali kedua esok malam. Boleh tak? Boleh? Cikgu saya ni okey. Cikgu saya ni suka je buat kelas
dapat pahala kan. Okey, baik. Burung hantu ada tanya soalan. Terima kasih Umar. Hari tu Hana ni Omar pula. Omar dan Hana. Hebat betul. Okey, gurau je jangan marah. Okey, baik burung hantu. Okey, maklumat ini terdapat pada sepaket keripik kentang di atas. Sebelah page kari tadi kan. Hitung tempoh selamat digunakan dalam hari bagi keripik itu. Okey, tarikh dikilangkan 17 hari bulan 2 2020. Tarikh luput 17 hari bulan 8 2020. Cikgu suka soalan burung hantu ni. Tapi Siti Noormina SK Belemang dengan Umar tadi SK Kesang, jangan beritahulah, kena hati-hati sesuatu kat sini, betul tak? Betul tak? Tadi cikgu tengok bila Umar respon, Siti Noormina tadi respon, memang dua-dua orang ni dah faham betul-betul lah. Okey, leap year tu Okey, baik. Yang lain jom kita buat sama-sama. Okey, kita ada Najwa Iman terima kasih Najwa Iman daripada Pasir Gudang. Malam ni kita paling jauh daripada mana ni? Daripada Pasir Gudang. Okey. Ya, malam ni kita paling jauh daripada Pasir Gudang. Terima kasih Najwa Iman. Okey, join kita. Okey. Baik. Okey, so macam mana nak buat ni? So fahami soalan lah. Cikgu, saya dah tahun 5, cikgu. Saya dah buat latihan selesaikan masalah ni banyak berulang kali. Saya nak kena buat lagi ke fahami soalan? Okey. Kalau dah tak nak buat, tak apa. Kita buat ringkas je. Tapi kalau nak buat ringkas tu pun kita kena nyatakan juga. Dia kata apa? Tempoh selamat dalam hari. Kena tulis. Kalau tanya Cikgu Saimi dulu aja memang apa yang dia nak tu kena tulis. Okey, Batrisha tempoh selamat dalam hari. Maksudnya kena cari tempoh selamat. Tempoh selamat tu apa? Tempoh yang boleh digunakan. Dan dikata apa ni? Unit nak dalam hari. Kalau dulu UPSR ada, Cikgu Saimi memang suruh murid anak Cikgu Saimi bulatkan kalau dia kata nak unit apa tu. Bulatkan. Hari. Bulatkan hari. Ataupun kita tulis lagi. Tapi Cikgu Saimi memang suruh dua-dua. Dah bulatkan, tulis lagi dalam hari. Okey. So, jom kita cari sama-sama. Sedia semua? Sedia. Okey, kita buat satu-satu. 17 hari bulan 2. Okey, 17 hari bulan 2 2020. Bulan 2 tahun 2020 akan berhenti pada berapa hari bulan? 29 sebab tahun 29 sebab tahun lompat. Okey, 17, 18, 19, 20. Okey, terusnya 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 hari bulan 2 2020. Kita berhenti dekat sini. Kita berhenti. Kita gariskan. Nak kemas kita gariskan. Baru kita nampak perbezaan dia. Okey. So sekarang boleh tak kita kira sama-sama berapa hari kat sini? Okey, jom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, jadi kita dapat berapa hari? 13 hari. 13 hari. Okey, seterusnya? Kita nak sambung bila pula? Bulan ketiga. Bulan ketiga, bulan Mac. Bulan Mac timbul tenggelam. Bulan Mac timbul tenggelam. Timbul. Jadi kalau timbul dekat buku 5 kita berapa hari bulan Mac? 31 hari. 31 hari. Bulan Mac ni special. Nak tahu tak kenapa bulan Mac ni special? Tahu tak kenapa bulan Mac special? Tak tahu. Sebab bulan Mac special kenapa? Sebab dia balut dengan telur. Jadi dia special lah. Macam beli burger. Burger special kan balut dengan telur. Big Mac. Kalau McD tak special, dia sama je. Kalau beli burger street burger kat mana-mana tepi-tepi jalan, boleh special. Kalau burger special kan balut dengan telur kan? Bulan Mac ni special. Sebab apa? Dia balut dengan telur. Faham tak? Lambatlah awak ni sampai. Tak jadi punchline cikgu. Okey, bukan. Bulan Mac. Bulan Mac ni special bukan sebab dia balut dengan telur macam burger. Bulan Mac ni, pada hari yang ke-31 Mac ini adalah birthday Cikgu Saimi. Cikgu Saimi lahir pada 31 Mac. Tu yang special. Okey, baik. Okey, baik. Kita teruskan. Lepas bulan Mac, bulan berapa? Bulan April. Okey, bulan April timbul tenggelam. Jadi berapa hari? 30 hari. Okey, seterusnya bulan? Mei. Bulan Mei. Bulan Mei berapa hari?
31. 31 hari. Okey, lepas tu bulan apa? Jun. Bulan Jun. Okey, lepas bulan Jun berapa hari? Berapa hari bulan Jun? 30 hari. Seterusnya bulan apa? Bulan Bulan Julai. Bulan Julai berapa hari? 30 hari. Lepas tu bulan apa? Bulan Ogos. Bulan Ogos berapa hari bulan? 31 hari. Seterusnya berapa hari bulan? Seterusnya? Oh, dah terlebih. Nasib baik cikgu dengar. Cikgu teruskan aja tadi. Nasib baik cikgu dengar terlebih. Nasib baik. Terima kasih yang sebut terlebih tu. Jadi murid-murid, untuk bulan Ogos kita tak boleh ambil penuh kerana apa? Hari luputnya 17 Ya, hari bulan 8. jadi kita akan kira 1 hari bulan 8 2020. Kita akan berhenti pada 12 hari bulan 8. kita akan berhenti 17 hari bulan 8 2020. Okey, 1 hari bulan 8 sehingga 17 hari bulan 8. Berapa hari dia boleh gunakan? 17 hari. Kalau kita guna tolak, 17 tolak 1 dapat 16. 16 kena tambah 1 kalau kita guna tolak. Okey, baik. Jelas murid-murid? Jelas. Jadi sekarang ni kita dah dapat hari semua ni. So kita boleh buat apa? Kita boleh tambahkan. Tambahkan bermula dengan siapa tadi? Bermula dengan berapa hari? 13. Kemudian tambah 31 tambah 30 tambah 31 tambah 30 tambah 31 17. Okey, tambahkan dapat berapa? Cepat. Cikgu tak nak kira lah, murid-murid tolong kira lah. Najwa Iman, Batrisha, Nurul Syakira. Kirakan dapat berapa? Tambahkan. Dapat berapa? Wah, semua syok kira. Wah, tahniah. Cikgu suka. Semua diam mengira. Padahal dalam buku teks ada jawapannya tu, tapi semua mengira. Hebat anak murid cikgu malam ni. 183 hari. Berapa murid-murid? 183 hari. Semua betul? Semua sama 183 hari? Cikgu. Cikgu. Tahniah. Hebatlah anak murid cikgu. Okey, tepuk tangan untuk diri masing-masing malam ni. Tepuk tangan. Memang hebat. Kenapa hebat? Kan dekat buku teks kan ada jawapan. Ada jawapan tak dalam buku teks? Ada? Tak. Ada jawapan ke? Mana ada. Yang ni tak ada jawapan lah. Yang ini kan yang burung hantu tanya. Ada burung hantu tanya tak tahu. Ya. Mesti tak ada jawapan. Tak ada jawapan kalau burung hantu tanya. Betul tak? Tapi tahniah. Cikgu tengok tadi bila mengira tadi semua diam je. Macam dalam kelas pula cikgu rasa. Maksudnya betul-betul fokus, betul-betul faham apa yang kita cerita daripada mula tadi. Apa yang kita ceritakan dan kita bincang satu persatu sampailah kira tadi semua diam. Wah, maksudnya semua betul-betul fokus. Tahniah. Memang hebat. Okey, boleh kita teruskan lagi? Boleh. Malam ni cikgu tak Malam ni cikgu tak boleh lama-lama. Nanti pukul 9 pula cikgu ada sedikit taklimat dengan guru besar dengan cikgu lelaki sekolah cikgu. Esok cikgu ada live dekat YouTube. Okey, siapa nak tengok live YouTube esok, cikgu boleh buka YouTube SK Belemang channel dekat YouTube. Esok cikgu jadi pengacara majlis. Nampak tak bendera Malaysia kat belakang ni? Nampak. Jadi kalau esok nak dengar cikgu Semi, siapa nak dengar cikgu Semi berpantun esok, sila buka SK Belemang channel pukul 9 pagi ada live. Nanti ada cikgu Semi esok pagi pukul 9. Kalau free lah, kalau tak ada kelas. Kalau ada kelas matematik cikgu Rani, jangan tak masuk kelas. Okey? Tapi kalau tak ada kelas boleh tengok cikgu Semi esok live. Cikgu Semi nak berpantun esok. Okey? Okey. Pukul 9 pagi. Okey, insya-Allah. Okey, jadi kita malam ni kelas kita bincang sampai mana yang sempat je, okey? Okey. Kita ambil soalan nombor 2 dah. Okey, dalam ni ada berapa soalan? 3, 4, 5. Okey, lepas tu latihan. Okey, baik. So malam ni kita buat sampai nombor 2 dulu. Kita bincang habiskan sampai nombor 2. Nanti esok cikgu akan buat kelas lagi, kita sambung nombor 3, 4 dan 5. Kita fahamkan sama-sama soalan sebelum kita buat latihan yang ada dalam buku teks kita. Okey? Baik, nombor 2. Kita tengok sama-sama apa cerita dia ni. Jom kita tengok sama-sama. Okey, jom.
Alright. Oh, ada gambar orang berjoging, sarapan pagi. Okey, baik. Jom kita tengok sama-sama, kita fahami soalan dia. Gambar di sebelah menunjukkan tempoh Zaidi melakukan 2 aktiviti pada waktu pagi. Hitung jumlah tempoh dalam jam dan minit bagi dua aktiviti itu. Kita tengok, kita gariskan kata kunci. Selain daripada kita tuliskan balik ayat matematik, situasi matematik dia, kalau dalam peperiksaan UPSR sebelum ni, Cikgu Saimi juga latih anak murid cikgu gariskan kata kunci. Ni kita kira sebagai kata kunci lah. Ingat murid-murid, antara cara lain untuk menyelesaikan masalah, soalan penyelesaian masalah, soalan bentuk cerita macam ni, bila kita nak fahamkan soalan tu, kita dah faham, kita gariskan kata kunci. Selainkan garis kata kunci, kita juga kena gariskan unit dia. Oh, dia nak dalam jam dan minit. Okey, dia nak dalam jam dan minit bagi 2 aktiviti itu. Cikgu yakin murid-murid tahun 5 yang ada dengan Cikgu Saimi, dia dah tahu. Bila kira jumlah tempoh, kena operasi apa? Tambah. Operasi tambah. So, kita buatlah sekarang. 3/4 jam Hello. tambah 40 minit. Macam mana ni cikgu? Dia kata nak jawapan dalam jam dan dalam minit. Dalam minit. Okey. Macam mana nak buat ni? Dia nak jam dengan dalam minit. Okey, baik murid-murid. Kalau dia nak jam dengan minit, kita tukarkan dulu kedua-dua ini dalam minit dulu. Kenapa? Okey, cikgu bimbing. Kenapa cikgu tukarkan dalam minit dulu? Ada sebab dia. Okey, jadi cikgu sekarang kita ada 3/4 jam dan kita ada 40 minit. 40 minit. Okey. Jadi cikgu cakap tadi kita kena tukarkan semuanya dalam minit untuk kita tambah. So yang mana kita kena betulkan? 3/4. Okey. So 3/4 jam. Cikgu nak tukar kepada minit. Jam kepada minit. Darab 60. Okey. Bau lambat dia nak sampaikan, tak apa. Yang penting benda tu, konsep tu dah ada dalam minda kita. Cumanya kita nak keluarkan daripada disket, daripada pendrive dalam otak kita kan. Kita daripada kecil, daripada lahir sampai umur 11 tahun ni dah banyak otak kita simpan. Tadi cikgu tanya, jam kepada minit. Senyap semua. Darab 60. Baru sampai. Tak apa. Yang penting cikgu nampak, cikgu tahu benda itu, konsep itu dah ada dalam minda murid-murid. So tahniah. Okey, kenapa darab 60? Sebab fakta asas. Fakta asas dia apa? Fakta dia apa? Fakta dia, konsep dia apa? Hubungan dia apa? 1 jam 60 minit. Ya, 1 jam 60 minit. Jadi jam nak tukar kepada minit, darab 60. Okey, so sekarang cikgu buat 3/4 darab 60. Langkah pertama. Per dengan 1. Siapa yang kena buat? Saya yang kena buat. Okey. Atas darab atas, bawah darab bawah. Tak naklah cikgu nanti nombor jadi besar. Cikgu, saya dah darjah 5. Saya dah mahir mansuh. Jom kita mansuhkan. Nombor mana yang kita boleh mansuh? 4 dengan 60. Okey, 4 dengan 60. 4 darab berapa? 4? 1. 4 darab 1, 4. 4 darab berapa? 60. 4 darab berapa 60? 15. 15 kalau ada 4 kali kan dia jadi 60. 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15. 15, 15, 30. 15, 15, 30. Jadi 30, 30, 60. Macam itu cerita dia. Okey, so sekarang 3 darab 15. Berapa 3 darab 15? 45. 45. 1 darab 1. 1. Bawah. Jadi 45/1 sama dengan berapa ni? 45 minit. 45 minit. So kita dah tukar sekarang 3/4 jam sama dengan berapa minit? 45 minit. 45 minit. So kita dah tahu dah, kita dah boleh tukar ayat matematik dia. Kita tukarkan 45 minit tambah 40 minit. Okey, kita tambahkan dulu. Nanti kita dapat jawapan dalam minit sebab kita tambah minit-minit. Okey, tapi sebelum nak tambah tu ada sesuatu perkara yang Cikgu Suhaimi nak terangkan pada murid-murid. Apa dia? Cikgu Suhaimi akan buka whiteboard yang baru. Okey, apa dia tu Cikgu Suhaimi? Suhaimi nak ingatkan tu. Jom kita tengok sama-sama. Murid-murid yang dikasihi sekalian.
dalam sistem jam daripada tahun 2, okey, daripada tahun 2 murid-murid dah telah kenal jarum minit, betul? Jarum minit, betul? Dalam silibus tahun 2, dalam silibus tahun 2 murid-murid telah kenal ini, suku jam. Setengah jam. Betul. Suku jam berapa minit? Suku jam 15 menit. Setengah jam 30 minit. 30 menit. Jadi murid-murid, kalau kita tengok tadi kita buat 3/4 jam, betul? Tak sampailah dapat 45 minit, betul tak? Betul. Jadi murid bulan kerja itu dah terlalu panjang. Sebenarnya ianya kita boleh hafal saja. Jadi suku jam 15 minit, setengah jam 30 minit. 30 minit. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan pada murid. Kalau suku jam dalam pecahan dia sama dengan 1/4 jam. Jadi kalau suku jam ni 1/4 jam. 1/4 jam ni sama dengan berapa minit? 15 minit. Nampak tak hubungan dia? Nampak. Okey, kalau setengah jam, apa pecahan setengah? 1/2. 1/2. Jadi kalau 1/2 jam ni sama dengan berapa minit? 30 minit. 30 minit. Murid-murid kena tahu lagi satu. Ini dia. Okey. 3 suku jam. 3 suku jam. Alamak, tak muat pula cikgu bawakan ke sini. Okey, kejap. Ini. Okey, murid-murid kena hafal terus. Tak payah nak kira-kira. Kalau dah dengan 60, tak payah buang masa. 3 suku jam. 3 suku jam dalam pecahan dia 3/4 jam. Sama tak dengan tadi kita 3/4 jam? Nampak tak tu 3/4 jam? Sama. 3/4 jam berapa minit tu? Kita dah kira tadi secara manual darab dengan 60 dapat berapa minit tu? 45 minit. Jadi 3 suku jam ialah 45 minit. Murid-murid, kalau suku jam 1/4 jam 15 minit, iaitu jarum panjang dekat nombor 3. Setengah jam sama dengan 1/2 jam. Kalau murid-murid nampak nombor pecahan 1/2 jam itu sama dengan 30 minit. Yang mana jarum minit tunjuk dekat nombor 6. Kalau murid-murid jumpa 3/4 jam, tak payah nak kira darab 60. Hafal terus. 3/4 jam, jarum panjang berhenti dekat nombor 9. Nombor 9. Jadi kalau 3/4 jam tu sama dengan berapa minit? 45 minit. 45 minit. Jadi sekarang ambil jari telunjuk murid-murid, letak dekat otak sekarang, letak dekat minda awak sekarang, save. Awak tengok apa yang Cikgu Semi paparkan dan klik save. Sebut dalam hati, saya save dalam minda saya. Dah save belum? Dah save. Okey. 1/4 jam berapa minit? 15 minit. 1/2 jam berapa minit? 15 minit. 30 minit. 3/4 jam berapa minit? 45 minit. Simpan terus dalam minda awak. Ya. Okey. Jadi kenapa cikgu kata simpan tu? Kenapa kena simpan? Jadi kita tak payahlah buat jalan kira macam gini 3/4 jam. Lepas ni kalau tengok dalam jalan kerja dalam soalan 3/4 jam, 45 minit. 1/2 jam, 30 minit. Dah tahu dah. Tak payah lagi nak buat jalan kira. Okey? Jelas murid-murid? Habis Cikgu Suhaimi, kenapa Cikgu Suhaimi pergi tunjuk darab dengan 60 ni? Kenapa Cikgu Suhaimi tak terang saja? Bila belajar tu kita kena tahu yang manual susah dulu. Bila dah tahu yang susah, baru Cikgu Suhaimi tunjukkan yang senang. Sekarang awak pilih yang susah ke pilih yang senang? Pilih yang senang. Gunakan yang senang. Tapi itu untuk 1/4 jam, 1/2 jam dan 3/4 jam. Kalau nombor selain daripada itu, murid-murid kena darab dengan 60. Faham atau tidak? Okey, cukup sampai situ. Okey, so sekarang kita fokus balik kepada soalan kita ni sekarang. Kita nak tambahkan. Berapa tambah berapa? 45 minit tambah dengan 40 minit. 40 minit. Okey, dapat berapa jawapan dia? 85 minit. 85 minit. Okey. Sekarang kita dah dapat jawapan. Berapa minit tadi? 85 minit. 85 minit. Tapi jawapan kita tadi cikgu, dia kata nak dalam jam dengan dalam minit. Okey, jadi kita ingat balik. 1 jam berapa minit?
60 60 minit. minit. Jadi kalau cikgu ada 85 minit, cikgu ada 85 minit, dalam 85 minit ni ada berapa kali 60? Satu. Ada 60 minit. Baki dia berapa? 25. 25. Ha, okey, 60 tambah 25 sama dengan 85. Jadi 60 minit ni berapa jam? 1 jam. 1 jam. Letak dekat sini 1 jam. Jadi bakinya ni 25 minit. 25 minit. 25 minit. Jadi jawapan akhir kita berapa? 1 jam 25 minit. 1 jam 25 minit. Jelas murid-murid? Jelas. Jelas. Okey, baik. Burung hantu tanya lagi. Burung hantu tanya lagi. Okey, sekarang dah 8.50. Cikgu Suhaimi nak sediakan link Google Meet, link StreamYard, link Google Meet untuk guru besar Cikgu Suhaimi dengan beberapa orang guru. Okey? Jadi malam ni Cikgu Suhaimi habiskan awal sedikit. Boleh tak? Boleh. Okey, kita akan sambung seterusnya ini burung hantu yang ni Okey. Kita awak nak cuba sendiri ke nak kita buat sama-sama? Buat sama-sama lah cikgu, baru seronok kan. Okey, kita buat sama-sama. Jadi esok nanti cikgu bagi tahu semula dalam grup. Okey, dapatkan maklumat daripada Cikgu Rohani lah. Untuk murid cikgu sekarang murid daripada sekolah-sekolah lain, tengok dalam grup WhatsApp Cikgu Suhaimi lah. Untuk murid sekolah Cikgu Suhaimi tunggu dalam grup sekolah kita. Okey, jadi kita akan sambung dekat sini burung hantu yang muka surat 167. Okey? Baik, malam ni tak ada kerja sekolah, tak ada latihan. Boleh relax. Okey. Baik, itu saja. Tak ada apa nak tanya? Tak ada. Okey. Ingat murid-murid, nak pandai matematik, yang pertama kita mesti suka matematik. Okey? Okey, itu saja tips malam ni. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih Guru Hani. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Okey. Terima kasih Haris. Oh, Haris ada. Okey, terima kasih Haris. Bye, Go. Jumpa Tisha. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye. Okey, sama-sama Cikgu Guru Hani. Okey, bye. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Dekat komputer bang. Baik, Mama. Kenapa buka kipas belakang ni? Lihat tu mana? Oleh.